أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bahjah Mardiyah, dalam kitab Munyatul Musalli, muka surat 40. Surat 40 baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian menyebut Nazim. Nazim ni tuan syair Syekh Azizi. Masalah yang ke-8. Masalah yang ke-8 iaitu masalah ke-8, masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf padanya pada masalah dengan katanya, iaitu masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf padanya. Masalah yang ke-8 kira semua. Sekarang ni bicara masalah yang ketiga yang ada khilaf antara ulama mutaakhirin, yang mana dia ada semua sekali 9 masalah, yang mana 5 masalah permulaan tidak ada khilaf antara ulama mutaakhirin, antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. 5 masalah yang pertama, contoh masalah yang pertamanya masalah gagap. Masalah yang kedua, syok Fatihah baca ataupun tidak. Masalah yang ketiga, lupa membaca Fatihah, muafiq yang lupa membaca Fatihah. Masalah yang ketiga, muafiq yang menggunakan masa untuk membaca doa iftitah. Masalah yang pertama, muafiq yang gagap. Masalah yang kedua, muafiq yang syok Fatihah baca ataupun tidak. Masalah yang ketiga, muafiq yang lupa daripada membaca Fatihah. Masalah yang keempat, muafiq yang menggunakan masa untuk membaca doa iftitah. Masalah yang kelima, muafiq yang mana imamnya lupa membaca surah ataupun imamnya membaca surah yang pendek. 5 masalah ni muafiq yang keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang, tidak ada khilaf di kalangan ulama mutaakhirin. Jadi masalah yang ke-6, ke-7, ini masalah ke-8. Masalah ke-6, ke-7 khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Masalah yang ke-8 ni pun khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Masalah yang ke-6, ke-7 dia panggil masalah pertama. Masalah kedua yang ada khilaf. Sekarang ni masalah yang ke-8 ni iaitu masalah yang ketiga daripada masalah yang ada khilaf padanya. Cuma ayat kitab ni dia macam yalah, kena fokus sikit lah. Kemudian menyebut Nazim Syekh Azizi masalah yang ke-8 daripada 9 masalah, iaitu masalah yang ketiga. Yang ke-8 pula masalah yang ketiga. Masalah ketiga daripada masalah yang ada khilaf padanya pada masalah. Maknanya 8 masalah, 5 masalah yang pertama tak ada khilaf. Masalah yang ke-6, ke-7, ke-8 ini ada khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Jadi masalah yang ke-8 ni masalah yang ketiga lah daripada masalah yang ada khilaf padanya pada masalah. Menyebut Nazim dengan kata Nazim
kadzalladzi yukammilu tasyahuda ba'da imamin qama minhu qasida. Kata syarahnya, syarah ni syarah yang mensyarahkan matan, matan syair ni, yang mensyarahkan matan syair ni Syekh Muhammad Saleh. Jadi kadzalladzi yukammilu tasyahuda itu nazam syair, tuang dia Syekh Azizi, yang mensyarah yang menghuraikan Syekh Muhammad bin Saleh, yang menterjemahkan adalah Syekh ni Daud Al-Fatani. Ni dan adalah surah ini, masalah ini. Mana masalah ini? Masalah yang ke-8 ni lah. Bahawasanya ia makmum duduk serta imamnya membaca tasyahud awal. Ni masalah yang ke-8 ni. Ni banyak timbul persoalan. Ini banyak timbul persoalan. Masalah yang ke-8 ni. Masalah yang ketiga yang ada khilaf padanya. Bahawasanya ia makmum duduk serta imamnya membaca tasyahud awal. Tu imam membaca tasyahud awal, makmum membaca tasyahud awal. Maka tatkala berdiri imamnya daripada tasyahud awal, imam selesai membaca tasyahud awal, imam pun berdiri, maka berhenti makmum padanya. Maka berhenti makmum padanya, bukan daripadanya tu. Tu tulis daripadanya, nak padanya. Maka tatkala berdiri imamnya daripada tasyahud awal, tu imam selesai membaca tasyahud awal, maka berhenti makmum padanya pada tasyahud awal, supaya ia makmum hendak sempurnakan tasyahud awalnya. Jadi tu imam ni selesai baca tasyahud awal, makmum tak selesai lagi. Makmum tak selesai lagi baca tasyahud awal. Bila imam berdiri, maka berhenti makmum padanya. Yakni tidak berdiri, makmum tak berdiri. Kenapa makmum masih lagi duduk tasyahud awal? Supaya ia makmum hendak sempurnakan tasyahud awalnya. Mungkinlah tu imam tasyahud awal tu cepat ke macam mana ke. Jadi ketika tu imam bangkit kepada berdiri rakaat ketiga, makmum tak selesai lagi baca tasyahud awal, makmum ni dia pun lambat bangkit kerana nak menyelesaikan tasyahud awal. Ni biasa berlaku ni. Maka tatkala berdiri betul, selepas makmum selesai membaca tasyahud awal, makmum pun berdiri, didapatnya akan imamnya rokok atau hampir rokok. Tu jauh sangat tu. Allah, lambatnya makmum membaca tasyahud awal, bangkit pada rakaat ketiga, didapat akan imamnya rokok atau hampir rokok. Allah, jauh sangat tu dah. Dan sekarang ni tu imam baca tasyahud awal, makmum baca tasyahud awal. Kemudian imam selesai baca tasyahud awal, imam bangkit pada rakaat ketiga, makmum ada lagi lah tak habis baca tasyahud awal. Jadi makmum ni dia duduk menyelesaikan tasyahud awal. Di bangkit itu imam tengah baca Fatihah lah rakaat ketiga. Ni didapat akak imam rokok dah. Allah, imam rokok, kau imam tak baca Fatihah. Tak lah. Atau hampir rokok, atau hampir rokok. Jadi macam mana makmum ni? Hak ni banyak biasa orang tanya. Sebab sekarang ni yang menyebabkan makmum ni tak dapat masa membaca Fatihah kerana dia nak menyodorkan tasyahud awal yang ianya bukan rukun sembahyang. Imam bangkit pada rakaat ketiga, disunatkan imam makmum tadi segera bangkit pada rakaat ketiga, bukan menyodorkan tasyahud awal. Tiba-tiba makmum ni Allah
nak menyedahkan tasyak awal juga. Dia bangkit lambat. Sekejap imam rokok tak sempat menyedahkan bacaan Fatihah. Nak kira macam mana makmum? Dia tak sama dengan makmum ni lambat bangkit kerana dia uzur. Nanti akan bicara pada masalah makmum masbuk. Imam bangkit pada rakaat 3. Makmum ni pun bangkit pada rakaat yang ketiga. Tapi dia sakit lutut, dia sakit pinggang, dia kena penyakit angin contohnya. Pada angin dia lambat gerak diam. Itu lain. Dia uzur. Apabila dia bangkit lambat, dia tegak saja rakaat 3, sekejap imam pun rokok masbuk. Imam rokok wajib rokok serta-merta, baki patut ditanggung oleh imam. Itu sahih masbuk. Sebab dia lambat di rakaat 3 bukan sengaja. Hak ni sengaja ni. Kenapa bangkit lambat pada rakaat 3? Kerana nak menyudahkan tasyak awal. Tasyak awal bukan rukun sembahyang, sunat saja. Yang memang makmum ni sendiri, yang afdal kepada makmum ni segera bangkit kepada rakaat yang ketiga. Walaupun tasyak awal ni sunat abad, tetapi lebih afdal segera mengikut imam. Yang mana ada jugalah imam bangkit pada rakaat ketiga, makmum belum selesai baca tasyak awal dan juga selawat selepas tasyak awal. Yang mana makmum ni disunatkan selesaikan tasyak awal serta selawat. Dalam keadaan dia tahu dah tu imam dia ni memang rakaat 3 dia lambat juga nak rokok. Alah, bukan lambat sangat. Ketika imam bangkit rakaat 3 tu, sikit lagi nak sudah tasyak awal. Asyhadu an la ilaha illallah, tu imam pun Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dia makmum lah. Tak ada makmum baca kuat gitu. Imam pun bangkit, dia nak baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah dia nak lambat sedikit bangkit, imamnya imam ratib, imam hak tetap. Dia tahu dah imam ni rakaat 3 clear, tak ada masalah. Bangkit lambat daripada tasyak awal pun rakaat 3 boleh baca Fatihah. Barulah makmum ni sunat menyudahkan tasyak awal. Dia gitu. Faham? Tapi kalaulah imam bangkit rakaat 3, makmum ni tak boleh nak gamuk, tak boleh nak jangka. Kalau bangkit lambat ni macam mana Fatihah rakaat ketiga ni? Maka disunatkan segera bangkit pada rakaat 3. Jangan cari nyakit lah. Ini cari nyakit dah ni. Bila dia bangkit lambat, dia belum selesai baca Fatihah, imam rokok. Nak buat macam mana makmum ni? Nak buat macam mana makmum? Makmum ni muafiq ke makmum ni masbuk? Muafiq yang keuzuran atau muafiq yang tidak keuzuran? Ni hukum hakam ni. Tak lepas sini, tak sah sama jemaah. Jadi, yang pertamanya, apabila imam bangkit pada rakaat ketiga, sunat segera bangkit rakaat 3. Walaupun tasyak awal, selawat selepas tasyak awal, sunat abad sekalipun belum sempat disudahkan, tetap sunat ikut tu imam. Melainkan tadi, hanya 1 ayat 2 ayat lagi lah, hanya nak tambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lambat sedikit bangkit pun dia cergas, bukan bangkit lambat. Dan tu imam hak ratib, tu imam tetap. Kan tu imam ratib ni kan tu imam tetap. Bukan tu imam kamu masjid dak gitulah. Kalau surau mungkinlah. Tak ada tu imam tetap. Masjid imam ratib, imam tetap. Tahu dah tu imam ni rakaat 3 keempat, rakaat 3 contohnya, memang dia lambat rokok. Dia baca Fatihah agak beranjur dan kita biasa sama-sama dengan dia. Rakaat ketiga memang clear Fatihah kita. Kalau kita sudahkan tasyak awal sedikit lagi, tak terganggu Fatihah kita pada rakaat ketiga, barulah disunatkan sudah. Ada juga sunat sudah. Disunatkan sudah. Tapi kalau tak boleh nak jangka seumpama ni,
disunatkan segera berpindah rukun pada beliau kang 3 ikut imam, bukan menyodorkan tasyahud awal dan selawat. Disebut tasyahud awal je ni. Dia ada 2 di situ sunat abad. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua selawat. Tasyahud awal sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tasyahud awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu bukan tasyahud awal, itu sunat abad yang lain. Kan ketika dua tasyahud awal kan dia ada 4 sunat abad kan. Ada 4 sunat abad. Kita ni sunat abad 2 je. Membaca kunut subuh dan membaca tasyahud awal. Mana ada 2? 8. 8 bukan 2. Tak cuba cari kita 8. 2 tu mana sunat abad? 2 kunut tasyahud awal. 8. Mana 8? Dalam kunut ada 4 sunat abad. Mana 4 benar? Yang pertama berdiri ketika membaca kunut, itu sunat abad. Berdiri ketika iktidal, itu wajib bagi orang yang kuasa. Berdiri ketika iktidal bagi orang kuasa wajib. Berdiri ketika membaca kunut sunat abad. Maknanya kalau dia buat malah, selesai iktidal dia pun turun duduk congong, dia pun baca kunut sah je, tapi tidak ada satu sunat abad. Dia kena sujud sahwi sebelum salam. Tak ada orang buat. Hak ni nak segar lah ni. Lepas iktidal dia jadi nak rebah, dia duduklah tu. Pandai ni. Dia segar-segar ni. Selesai iktidal, dia baca kunut tapi dia duduk congok dulu, duduk bawa kat tangan baca kunut. Makna dia tidak meninggalkan satu sunat abad. Maka dia kena sujud sahwi lah. Jadi yang pertama sunat abadnya berdiri ketika baca kunut. Yang kedua membaca kunut. Sampai setakat mana membaca kunut? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Situ ya. Wa sallallahu, itu sunat abad yang ketiga. Selawat ke atas Nabi selepas membaca kunut. Membaca kunut sampai ke astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu selesai kunut. Wa sallallahu itu bukan kunut, itu sunat abad yang lain. Sunat abad yang ketiga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu sunat abad yang ketiga. Sunat abad yang keempat, selawat atas keluarga Nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi, dan selawat atas keluarga Nabi, itu sunat abad yang keempat. Warna gamuk kalau buat ujian, sebutkan 8 sunat abad. Sunat abad pun tak kenal. Tahu 2 je. Tahu kunut tasyahud awal 8. Mana pula 4 lagi? 4 laginya duduk ketika membaca tasyahud awal. Itu sunat abad. Duduk ketika membaca tasyahud akhir, rukun fi'li. Kan tak? Duduk ketika membaca tasyahud awal, sunat abad fi'li dia panggil. Membaca tasyahud awal sunat abad qauli. Dia ada fi'li qauli kan? Fi'li perbuatan, qauli bacaan. Rukun fi'li, rukun qauli. Masa tadi baca kunut, berdiri baca kunut sunat abad fi'li. Membaca kunut sunat abad qauli. Selawat atas Nabi sunat abad qauli. Selawat atas keluarga Nabi sunat abad qauli. Duduk ketika membaca tasyahud awal sunat abad fi'li. Duduk ketika membaca tasyahud akhir rukun qauli, rukun fi'li. Duduk ketika membaca tasyahud awal sunat abad fi'li. Duduk ketika membaca tasyahud akhir rukun fi'li. Membaca tasyahud awal sunat abad qauli. Membaca tasyahud akhir rukun qauli. Gimana? Fi'li qauli faham lah dah. Fi'li perbuatan, qauli bacaan. Jadi duduk ketika membaca tasyahud awal dipanggil sunat abad fi'li. Membaca tasyahud awal sunat abad qauli. Sampai setakat mana tasyahud awal?
wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Mana sunat arba'ah yang ketiga? Selawat atas Nabi selepas membaca tasyahud awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sunat arba'ah yang ketiga. Tasyahud sampai ke wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu bukan tasyahud, itu selawat selepas tasyahud. Ini cerita orang lah. Dia temuduga. Jadi tu imam begitulah. Lepas tu penemuduga suruh dia baca tasyahud. Baca tasyahud, bukan tasyahud dan selawat. Sampai masa baca tasyahud, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia pun tanda. Mana apa ni? Orang suruh baca tasyahud, bukan tasyahud dan selawat. Dia girakun dengan selawat. Tasyahud hanya sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tasyahud awal sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat arba'ah yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sunat arba'ah yang keempat. Sunat arba'ah yang keempat. Ada dalam FB jawab. Sunat arba'ah yang keempat. Tak ada jawab kat FB pun. Ada orang tak ada FB yang? Ada? Tak ada jawab? Ada lagi? Tunggu jawapan dalam FB belum? Sunat arba'ah yang keempat. Sunat arba'ah yang pertama duduk bagi tasyahud awal. Sunat arba'ah yang kedua membaca tasyahud awal. Sunat arba'ah yang ketiga membaca selawat atas Nabi selepas baca tasyahud awal. Sunat arba'ah yang keempat. Macam mana dalam FB? Tak ada jawapan. Ke yang kita cakap ni dengan FB tu dia lambat masa tau. Dia tak sama masa tau. Tak. Dia tak lama pun, berapa saat je tau. Tak ada lagi? Ada lagi? Hak regular dalam FB tu tak ada ke? Hak regular dalam FB tak ada? Ada pula ke? Ada. Sunat arba'ah yang keempat. Ada ke? Masuk? Jawab gitu so ada ayat. Bagi salam sebelah kanan apa kita baca tasyahud awal ni? Tahu kata tasyahud awal bagi salam sebelah kanan. Ya ke awak jawab gitu? Ni tasyahud awal ni bukan tasyahud akhir. Bagi salam sebelah kanan macam mana? Bagi salam sebelah kanan tu sunat hayat. Kita tanya sunat arba'ah yang keempat. Lagi? Ada? Sekarang tu je? Selawat atas keluarga Nabi. Adakah selawat atas keluarga Nabi selepas baca tasyahud awal? Kita selepas baca tasyahud awal, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada selawat atas keluarga Nabi selepas baca tasyahud awal? Tak ada. Dia tambah pula sikit tu, kita tambah lagi. Nak betul dah tu, tapi jawapan tak lengkap. Tak tambah semula. Selawat atas keluarga Nabi selepas selawat atas selepas daripada membaca tasyahud akhir. Gitu. Selepas baca tasyahud awal tak ada selawat atas keluarga Nabi. Kita duduk ketika baca tasyahud akhir rukun fi'li. Tasyahud akhir rukun qauli sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selepas tasyahud akhir rukun qauli yang lain. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunat arba'ah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sunat hay'ah. Tasyahud akhir rukun qauli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rukun qauli yang lain. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunat arba'ah.
kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai hamidum majid, itu sunat hai'ah. Selawat atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir, itu sunat ab'ad yang keempat. Bagaimana? Jadi sekarang ni berkaitan dengan tasyahud awal ni dan selawat lah, dikit sekali. Jadi balik pada persoalan kita tadi, kalau imam bangkit pada rakaat 3, ialah kadang-kadang tu imam ni cepat membaca tasyahud awal. Cepat. Kadang-kadang kita nak asyhadu tak sempat dia bangkit dah. Dia bangkit dah, cepat sungguhlah dia baca tasyahud awal. Lepas tu macam mana? Tasyahud awal sunat ab'ad, selawat sebab tasyahud awal sunat ab'ad, sekalipun sunat ab'ad, imam bangkit saja sunat kita segera mengikut imam. Sunat ab'ad sekalipun. Kalau sunat hai'ah sama telah. Kita rokok, kita tasbih lah rokok, sunat hai'ah. Kita pun subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baru 2 kali. Tak lengkap lagi 3. Imam sudah bangkit kepada i'tidal. Disunatkan kita segera bangkit pada i'tidal, bukan tasbih kali yang 3. Itu hanya sunat hai'ah. Tasyahud awal ni sunat ab'ad pun disunatkan segera bangkit ikut imam. Hak sunat ab'ad ni, sehingga kan selebih-lebih zikir di dalam sembahyang selain daripada rukun qauli, selebih-lebih zikir dalam sembahyang selain daripada rukun qauli adalah membaca surah. Itu selebih-lebih zikir di dalam sembahyang selain daripada rukun qauli. Sebab berzikir, baca Quran lah, baca surah. Dia baca surah, tak habis lagi surah, imam rokok, disunatkan segera tinggal selebih-lebih zikir untuk ikut imam rokok. Tu selebih-lebih zikir dah. Ada ni. Walaupun tasyahud awal sunat ab'ad, tak boleh lawan. Walaupun surah sunat hai'ah, surah selebih-lebih zikir, itu Quran dalam sembahyang, tasyahud bukan Quran. Makna walaupun sedang membaca selebih-lebih zikir, membaca surah, ni baca sembahyang zuhur sembahyang asar lah ni, hak kita sama-sama baca surah bersama dengan imam. Imam rokok saja sunat segera ikut imam rokok, bukan nak menyedahkan surah. Mana kena segera berpindah, berhukum ikut imam. Sekarang ni imam sudah bangkit pada rakaat 3. Disunatkan kepada makmum segera bangkit pada rakaat yang 3. Melainkan tadi dia kenal dah tu imam ni lambat. Dia berdiri rakaat 3 pun lambat nak rokok. Kalau setakat nak tambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tengah dala Fatihah makmum rakaat 3 ni, barulah disunatkan, dia sudahkan tasyahud awal dengan selawat dia tu. Ni hak memang dia menjodohkan juga. Makna tu imam ni cepat rakaat yang 3-nya. Dia bangkit rakaat 3, imam sudah separuh Fatihah lah kita kata. Imam sudah rokok, imam hampir rokok, tu nampak pelik sikit masalahnya. Dia menjodohkan tasyahud awal. Ingat, bukan kerana dia uzur. Lambat gerak diam kerana dia sakit lutut, sakit pinggang, kerana dia kena penyakit angin, nak bangkit pada rakaat 3 dia lambat. Itu masbuk. Itu masbuk. Imam tasyahud awal, dia tasyahud awal. Imam bangkit rakaat 3, dia terus bangkit tapi terkia-kia. Dia lambat perlahan. Imam separuh Fatihah dah, dia barulah tegak rakaat 3. Sekejap je imam rokok, masbuk, wajib rokok serta merta. Baki patah ditanggung oleh imam. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat, bukan rakaat pertama sahaja. Itu tak dah tu. Itu keuzuran. Ni dak ni. Dia menjodohkan tasyahud awal. Dia bangkit lambat, sekejap imam pun rokok. Macam mana makmum ni? Ini hak khilaf. Maka kata Syekh Ramli, ia makmum ni, makmum yang menjodohkan tasyahud awal, dihubungkan
diserupakan orang muafiq juga walaupun dia tak dapat masa satu Fatihah sebab dibangkit lambat. Maknanya dihubungkan, diserupakan hukum orang muafiq juga, diuzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu 3 rukun yang panjang, tapi bukan muafiq yang hakiki. Diserupakan hukum saja sebab dibangkit lambat orang ketiga, kemudian imam rokok dia tak dapat masa satu Fatihah, kalau kita takrif dia jadi masbuk, dah dihukumkan seperti muafiq. Bukan muafiq sungguh ni, tapi dihukumkan seperti muafiq, wajib menyodorkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ini pandangan Syekh Ramli. Maka kata Syekh Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar dia lain pandangan dia. Maka kata Syekh Ibn, dan kata Syekh Ibn Hajar, dan kata Syekh Ibn Hajar, tetapi yakni bahkan, tetapi ini bahkan ia imam tu seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur, maka tiada diuzurkan, maka tiada dimaafkan dia, melainkan barang yang orang yang muafiq, melainkan barang yang diuzur orang yang muafiq. Anak gitu, maka tiada diuzurkan, tiada dimaafkan dia, melainkan barang yang diuzur orang yang muafiq ia, meninggalkan membaca, yakni membaca Fatihah dengan sengaja. Ini ayat kita ni. Dan kata Syekh Ibn Hajar, tetapi ini bahkan ia imam ni seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur. Muafiq tapi yang tidak ada uzur, ketinggalan. Kita akan bicara lagi. Maka tiada diuzurkan, tiada dimaafkan dia, melainkan barang yang orang yang muafiq. Nak tambah sikit, melainkan barang yang diuzur orang yang muafiq ia, meninggalkan membaca, baca dengan sengaja. Tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun, tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun, yakni hanya diuzurkan ketinggalan 2 rukun. Dia gini. Jadi sekarang ni dia lambat bangun kerana sengaja menyodorkan tasyahud awal. Jadi bila dia bangkit lambat, dia bangkit sekejap, imam rokok, tak dapat masa satu Fatihah. Pandangan mudahnya pandangan Syekh Ramli lah, muafiq juga, wajib menyodorkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Syekh Ibn Hajar dah hukum muafiq, tetapi yang tak ada keuzuran, bila makmum muafiq yang tak ada keuzuran, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja, bukan 3 rukun. Contohnya mana? Dia naik rakaat 3, imam naik rakaat 3, dia pun naik rakaat 3. Mana imam baca Fatihah yang sederhana, jadi muafiq, tapi dia buat style, biar nak tunggu setengah Fatihah tu imam baru nak bismillah, konongnya. Ni masa seumpama tu juga dipanggil sengaja melambatkan bacaan Fatihah. Ni pula sengaja bangun lambat nak menyodorkan tasyahud awal. Siapa suruh? Yang disuruhkan ikut imam kan, bukan menyodorkan tasyahud awal. Dia macam seumpama orang sengaja meninggalkan bacaan Fatihah. Ya, seumpama gitu. Ni ia meninggalkan membaca dengan sengaja. Jadi gini, dia imam baki rakaat 3, dia pun baki rakaat 3, tapi tak mau baca. Dia mau baca Fatihah. Dia nak tak ada orang buat gini ni dah betul dah. Sengaja dia ke. Lepas imam baca Fatihah separuh, dia pun baru baca Fatihah. Sekejap imam rakaat. Banyak lagi Fatihah belum habis baca. Mak 3 rukun juga. Dak, 2 rukun je sebab dia sengaja. Bukan dia keuzuran. Ni sama juga. Dia menyodorkan tasyahud awal macam sengaja nak lambat membaca Fatihah. Maka tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun, tanda molek, yakni hanya diuzurkan ketinggalan 2 rukun saja. Maka jika dapat mentamamkan, menyempurnakan Fatihahnya, dan rokok ia makmum tadi, dan rokok ia makmum dahulu daripada imam tu pada sujud, maka dapat rakaatnya.
Dan jika tadi itamamkan Fatihahnya dahulu daripada turun imam kepada sujud, hendaklah ia niat mufarakah, kemudian ia lakukan aturan sembahyang dirinya. Maka jika ia makmum menyalahi akan dia ni akan bahawa dia tidak niat mufarakah, batal sembahyangnya. Bukan dia macam nung dah, batal sembahyang dah, nak lam, batal sembahyang. Ada gini, dia lambat bangkit kerana menjauh tasya awal. Syekh Ramli muafiq, Syekh Ibn Hajar muafiq, walaupun tak dapat masa satu Fatihah diserupakan hukum muafiq, tapi Syekh Ramli panggil uzur juga, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Syekh Ibn Hajar dah muafiq yang tidak ada keuzuran, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun, rokok dan iktidal jua. Imam pun rokok, dia wajib menyodorkan Fatihah sebab dia muafiq. Imam pun iktidal, dia wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Imam nak turun sujud dah, dia sempat selesai baca Fatihah, dia sempat rokok sebelum imam turun sujud, maka dia dapat rakaat. Lepas tu dia pun kejar imam kembali. Tetapi kalaulah imam sudah nak sujud, dia belum selesai lagi membaca Fatihah, wajib niat mufarakah. Kalau tidak niat mufarakah, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab sudah ketinggalan 2 rukun yang sempurna. Ya. Jadi Syekh Ibn Hajar muafiq tapi tak ada keuzuran. Dia maaf 3 rukun panjang ni muafiq yang keuzuran. Itu pandangan Syekh Ramli. Pandangan Syekh Ibn Hajar muafiq yang tidak ada keuzuran ni payah sikit ni. Dia gini, sama gini. Sama. Ni saya biasa sebut dah sebelum ni. Imam membaca surah pendek, rakaat kedua tarawih dibaca qul huwallah saja. Kemudian dia wasal pula qul huwallah. Tahu dah. Tapi makmum ni muafiq ke tak? Makmum ni muafiq. Tahu dah imam baca surah pendek, tahu dah. Dia hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja, bukan 3 rukun. Kalau dalam semayang tiba-tiba imam baca surah pendek, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Tiba-tiba tu imam lupa baca surah, makmum muafiq, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang, wajib menyodorkan bacaan Fatihah. Tapi kalau tahu dah, maka kedua tarawih memang surah tu qul huwallah jadi baca. Orang pertama alhaqumut takasur, kedua qul huwallah. Maka ni tak, bukan keuzuran dia panggil, maka dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Dia nak tunggu imam selesai baca Fatihah juga baru nak bismillah baca Fatihah. Imam baca qul huwallah senapah, imam rakaat dia baru 2-3 ayat Fatihah. Dia wajib menyodorkan bacaan Fatihah sebab dia muafiq. Tapi maaf 2 rukun je. Imam pun iktidal, 2 ayat lagi, 1 ayat lagi tak baca. Siratal ladzi tak baca lagi. Imam nak sujud dah, wajib niat mufarakah. Kalau berlaku seumpama ni. Sebab tu kalau biasa surau seumpama ni, makmum akan membaca Fatihah awal. Ketika imam baca Fatihah separuh, makmum sudah memulai baca Fatihah. Itu cara dia. Kalau tidak, di maaf 2 rukun saja. Kalau tidak sempat juga, wajib niat mufarakah. Ni wajib niat mufarakah ni. Jadi dia menjudahkan tasya awal, dia bangkit lambat. Jadi pandangan Ibn Hajar muafiq yang tak ada keuzuran, dia wajib menyudahkan bacaan Fatihah, dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Imam iktidal rukun yang kedua, tak apa lagi, dia pun sempat menyudahkan, mentamamkan, mensudahkan bacaan Fatihah, dia pun rakaat, dia pun iktidal, dia dapat rakaat. Sebaliknya imam iktidal, dia baru nak baca siratal ladzi contohnya, tak sempat ni, imam nak turun sujud dah ni, maka dia wajib niat mufarakah. Kalau tak niat mufarakah, batal sembahyang. Kenapa? Kalau dia masih lagi nak menyudahkan bacaan Fatihah, imam turun sujud, dia sudah ketinggalan 2 rukun, rakaat dan iktidal, batal sembahyang. Rakaatlah kamu, tak boleh rakaat sebab muafiq wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Tak boleh rakaat tanpa menyudahkan bacaan Fatihah, muafiq, batal sembahyang. Kalau pakai gini, pakai rakaat tu tidak dikira, lara. Dan imam iktidal kan, kita pun lepas tangan iktidal ikut imam lah. Rakaat tu tak ada, kita tambah lepas tengok risau. Tak ada pilihan tu.
tak ada jalan tu, wajib nak mufarakah. Kalau tak sempat juga. Ni bagi pandangan Syekh Ibn Hajar, makmum yang lambat berdiri rakaat 3 kerana menyudahkan tasyahud awal. Hak mudahnya pandangan Syekh Ramli, muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Senang tu. Sekarang dia bangkit lambat rakaat ketiga. Mana sekejap imam rakaat, kalau kira gok masbuk lah sebab tak dapat masa. Tapi Syekh Ibn Hajar tidak dihukumkan di muafiq, diserupakan, dihubungkan dengan diserupakan hukum. Syekh Ibn Hajar pun muafiq juga, tapi bezanya Syekh Ramli muafiq yang keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Menyudahkan baca Fatihah, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sebab dia sebut kata muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Adapun pandangan Syekh Ibn Hajar muafiq, tapi tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja sebab dipanggil tidak ada keuzuran. Kalau sempat rakaat sebelum imam turun sujud, maka dapat rakaat. Kalau imam turun sujud dah lepas ada i'tidal, masih lagi belum menyempurnakan bacaan Fatihah, wajib niat mufarakah. Tu pandangan hak Ibnu Hajar. Hak mudahnya pandangan Syekh Ramli lah, bagi mereka yang bangkit lambat kerana menyudahkan bacaan tasyahud awal, dihubungkan, diserupakan hukum seperti muafiq yang keuzuran juga, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kalau berlaku seumpama ni. Tetapi balik pada hukum tadi, bila imam bangkit rakaat ketiga, makmum disunatkan segera bangkit pada rakaat ketiga tanpa menyudahkan tasyahud awal dan selawat. Melainkan kalau makmum ni boleh jangka, boleh agak, sebab timang ni timang hak sama-sama, timang ratib. Maknanya kalau makmum ni bangkit lambat untuk menyudahkan sedikit saja tasyahud awal serta selawat, tidak terganggu bacaan pada rakaat 3, barulah makmum ni disunatkan sudahkan sedikit tasyahud awal serta selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak berkaitan dengan makmum menyudahkan tasyahud awal, bangkit tidak sempat menyudahkan bacaan Fatihah, ini soalan yang biasa ditanya. Ini soalan yang biasa ditanya. Makmum yang menyudahkan tasyahud awal, bangkit rakaat 3, belum sempat menyudahkan Fatihah, imam rakaat. Dua pandangan. Pandangan Syekh Ramli muafiq yang keuzuran, pandangan Syekh Ibn Hajar muafiq yang tidak ada keuzuran. Kalau kita ta'rif, dia masbuk tu sebab tak dapat masa, dihubungkan, diserupakan dengan hukum muafiq, wajib menyudahkan bacaan Fatihah. Bezanya pandangan Syekh Ramli keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Pandangan Syekh Ibn Hajar hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Kemudian mengisyaratkan oleh Nazim Syekh Azizi rahimahullah ta'ala bagi khilaf masalah yang ketiga, itu dengan katanya wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.